Okay. So saya nak tengok pun chapter 1. I can consider your traffic sign if you punya problem and also significance tu ni lah apa sesuai lah, ada nampak lah dia punya tu. Kalau tak boleh consider. Kena tengok. Dah present kat kelas Fazila? Dah. Dah. So what is the comment from your lecturer? Lecturer tanya Self-driving. saya nak Okay. dia tanya saya punya end result tu saya macam mana dia, tapi dia suggest kat saya end result saya buat sistem yang macam attach pada kamera, tapi kameranya macam contoh macam QR code sign kita attach, which is kalau bila nak guna tu kita tunjuk pada, kita scan pada traffic sign tu lah untuk detect what kind of traffic sign. Itu je lah dia punya komen untuk end result saja. Okay. So far kalau untuk problem statement, solution tak ada masalah. Problemnya apa? Problem kalau yang waktu saya buat untuk F2 dulu, yang Mida nampak tak yang ni yang saya highlight kan? Yang ni, ini content yang saya buat waktu F2. Madam saya tak ada komen apa-apa kat sini, tapi waktu saya meeting dengan madam dulu, madam tanya saya untuk saya refinekan balik significance dengan scope. Which is dari refine apa? Dari refine saya nak buat lebih kepada traffic sign detection untuk driver assistance system untuk autonomous car. Autonomous car, okay. Okay. So kalau autonomous car masa will be embedded dalam sistem kereta yang ni lah kan? Autonomous car kan? Okay, tapi madam saya suggest untuk end result buat dalam camera phone. Lepas tu boleh motionkan tunjuk pada traffic sign tu untuk detect jenis traffic sign. Susahnya. Itu pasal boleh buat ke? Saya tak pastilah tapi saya cubalah. Proposal semua macam tu. I will try my best to do it. Masuk minggu depan. Apa-apa je lah. Jadi saya pass. Tapi saya rasa macam sorry kalau nak dapatkan. Tengok pada awak punya kemampuan. Kalau tak kita kecilkan skop. Okay. Daripada sekarang. Tak payah cerita-cerita tinggi sangat. You add more tak apa later. You start small, you add more tak apa. Tapi you jangan start bigger. Last sekali sikit je benda yang jadinya. Okay, dan you are going to macam mana delay sebab you banyak benda nak buat. Bila you start big kan, besar, banyak plan and then finally you sebenarnya wasting time. Sebenarnya kita kena start small, buat sikit. Kalau ada masa kita tambah. Sikit tu bukan bermaksud sikit yang tak ada apa-apa. Sikit tu maksudnya you fulfill all the requirement. Itu je cukup dah. Tapi if you want to maksudnya nak bonus, nak apa, nak outstanding, you boleh tambah later kalau ada masa. Okay. Tapi betul. Preparing you to something yang apa kita kata complete, proper macam apa yang your lecturer cakap dalam kelas tu betul. When you think about the project, you kena fikirkan something yang kat mana dia akan duduk, what will be the final output, outcome tu macam mana. Kalau you tak nampak maksudnya tak ada, tak tahulah sebenarnya benda ni boleh significance ke tak. Fazila? Madam. Okay, so you punya objektif apa? Objektif saya tak pasti lah, saya tak buat lagi objektif tapi saya scan je dulu, saya fikir macam ni je. Macam je? Cik supervisor apa ni, lecture tak suruh buat lagi tak, lecture kelas saya masih lagi dalam F2 presentation. Okay. Tak habis lagi. Tak habis lagi, okay tak apa. Scope?
for this one. Tapi saya tak pasti. Tak cukup skop ni. Ini je saya Technique macam science. saya jot down idea je madam. Saya tak buat lagi yang betul-betul penuh. Awak kena buat cepat sikit Fazilah, laju sikit. Okay, Kita madam. present lama kot. Okay, madam. Kita present minggu lepas. Okay. Significance. Improving. Okay lah. Adas ni saya nak suruh awak tengok adas ni apa. Adas saya tahu. You have to include in your chapter 2. Okay, madam. Okay Fazilah ada apa-apa nak tanya? Saya tengok buat problem statement kan madam kan. Maksudnya kalau saya proceed je ini okay tak? Okay. Okay, madam. Okay. Tapi kena ada citation. Okay, madam. Okay. Boleh, madam. Okay, thank you, madam. Okay. Next. Iman. Boleh. Okay. Hari ni saya cakap perlahan sikit sebab saya sakit tekak. Awak tak perlahan pun. Okay. Sihat ke Iman? Saya banyak pergi open house tapi balik-balik tu sakit tekak, so saya risau sikit lah. Aduh. So sebab demam tak? So far tak ada demam tapi sakit tekak. Dah buat check? Dah buat test? Belum lagi. Saya tunggu simptom lain datang dulu. Kalau betul-betul demam, baru saya buat. Saya buat je lah terus, tak ada masalah pun. Bukan dia tunggu, ada pilihan macam 2-3 hari dulu kan. Boleh je terus. Tapi dia tak nampak lah sangat sign tu. Kalau awal sangat. Rasanya nampak skrin kan? Okay. Nampak? Alright, so dalam literature review, sekarang ni saya tengah proses of gathering articles. Tapi saya guna... Saya Iman, saya lupa lah Iman. Okay, sorry. Balik-balik pada saya Macam sama dengan ni lah. Siapa sudah saya suara lagi tu? Allahu Akbar. Haikal. Okay, awak buat flat. Okay, dia buat lain. Dia buat flat lah. Salah. Pakai anomaly detection. Tapi anomaly detection ni ni yang part saya tak sure dulu. Mana nama? Allah, saya meeting dengan dia tapi tak tulis ya. Yalah sebab dia bagi slide. Okay. Sebab dia datang. Okay, tak apa. Nanti kita sebab awak kena discuss dengan dia juga. So that kita boleh tengok. Alright. Okay, tak apa. You punya LR tadi. Okay, so literature review saya tengah gather articles dekat pakai Scopus. Saya pakai keyword anomaly detection, saya pakai forecasting flood, saya pakai forecasting flood techniques. Saya dapat a few. Tetapi not all of them are recent. Macam ni boleh lagi 2019. Ada satu saya jumpa tu daripada 2008. And saya tak sure saya boleh pakai ke tak. Artikel ni saya tak baca penuh lagi. Tapi so far, yang saya rasa yang paling saya boleh guna is this one that I found. Ini tahun bila? 2019. Yang ni 2021 salah saya. Ke 2019? Sorry, 2019 ya. 19 tu. Oh, okay. Flood forecasting ni Yes. Okay. So far, awak guna keyword flood forecasting forecasting flood dengan forecasting flood techniques saya jumpa yang ni. In this article alone, saya jumpa, saya dah baca tadi, saya highlight dah. Macam dia explain banyak method kat sini. Macam yang ni dia kata new approaches. Dia guna, in every single reference ni, dia cite a different study yang untuk buat forecasting flood. Ada yang pakai genetic algorithms. Macam dalam study yang ni, dia suggest nomograph. Dia optimize lagi nomograph ni. Nomograph ni, dia guna untuk tak silap saya dia macam dia tengok precipitation, dia tengok rainfall banyak mana. Lepas tu dia boleh predict floods that way. But as of right now, saya tak habis baca lagi lah. Like every single reference yang dia cakap ni, tak semua yang saya boleh access sebab ada yang tak bagi download. Tapi in the stage of where I am right now, macam saya cakap semalam, nak cari idea-idea yang bernas untuk saya punya yang mind map ni belum dapat lagi lah.
But this is where the stage I'm at lah. Okay. Like gathering lagi materials untuk make sure saya dapat at least 3 to 4 techniques. And lepas dapat teknik tu, saya akan cari similar techniques tapi different case studies ataupun the same weather macam the same domain which is weather tapi saya ambil cara-cara lain. Kenapa awak tak try guna word prediction? Prediction sahaja. Yes, flood prediction. Boleh try. Prediction banyak saya tengok. Yang ni saya buat anomaly detection dan forecasting. Awak tak payah letak anomaly detection dulu. Awak tak letak tu dulu. Prediction dulu. Flood prediction. Klik 2022 tu ataupun klik 2020, 2021, 2022. Okay. Yang ni lah 3 ni. Okay. Berapa? 1003. Ya, macam banyak tu. Tu using Internet of Things tu. Tu dah kira tu. Ini IoT ya. Tu SBM. The problem with yang saya try nak buat similar domain buat different techniques tu, banyak dah cara diorang pakai Bayesian lah, diorang pakai different methods tapi saya tengok artikel diorang saya tak faham diorang cerita pasal apa. Okay. Sebab diorang tak guna langsung computer science. So saya tak sure nak include ke tak. Macam contoh saya Guna download. computer science? As in like diorang tak guna anything CS related. Diorang pakai memang sama ada diorang belajar hydraulics ataupun diorang belajar Okay. benda lain. Memang terus lain. Okay, technical lah. Asal tak ada. Macam ni kan dia guna yang Bayesian tu. Saya tak faham terus. Dia cerita apa ni? Awak tak payah nak fahamkan benda-benda yang tak kena mengena dengan awak. Tapi saya ambil je lah yang diorang pakai teknik tu. Choose one and then kita tengok sama-sama mana-mana yang awak rasa macam okay. Like this one multi-layer perceptron and support vector machine ni tahun 22 Dia tengok dekat India Okay, this one paper ni bagus lah ni. Ni. Dia guna multi-layer perceptron. Okay, ini boleh download? Boleh ada bawah? Boleh saya try. Buka kat library ke ni? Yes, saya pakai UiTM punya. Tak boleh buka. Saya pakai kat sini, Scopus ni. Okay. Tak boleh. Tak boleh. Ada orang nak masuk ke? Boleh masuk. Tapi saya boleh try DOI ni lah. Saya try pakai dekat Sci-Hub pula. Ya. Siapa yang berbunyi tu? Tak nampak pula. Haikal. Tapi proses saya buat ni lambat sikit lah. Saya tak ada nak present esok lah cerita dia. Esok tak. Awak dah belum present? Ada present lah kan? Present apa? Tak ada. My map tak ada. Saya tak buat presentation. Tak sempat. Haikal. Ya, doktor. Sihat tak? Sihat doktor. Better. Okay, tak ada COVID Tak ada doktor. Kat Puasan raya kita ni. Betul lah. Tak. Ya, Haikal. Haikal, awak punya title apa Haikal? Haikal, kau punya title ni ke Haikal? Apa ke? Saya more specific kot. Saya punya monsoon flooding forecasting